نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله. Yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah membicarakan tentang maqasid syar'iyyah, matlamat perundangan Islam, matlamat undang-undang Islam atau matlamat undang-undang, matlamat syarak ataupun objektif kepada pelaksanaan hukum hakam Islam. Yang pertama, menjaga agama. Syariat ni nak jaga agama. Yang kedua, nak menjaga nyawa. Syariat Islam datang nak jaga nyawa. Syariat Islam yang ketiganya datang untuk menjaga akal, fikiran. Manusia itu dikira dari akalnya. Mukallafin, orang-orang mukallaf, orang berakal, orang yang kalau dari sudut akil pun, baligh pun, dia kalau budak sangat pun, walaupun dia taklah kata gila, tapi dia belum cukup akal. Islam datang untuk jaga akal, jangan bagi akal rosak. Yang keempat, Islam datang untuk menjaga keturunan. Manusia ni tak dibenarkan untuk merosakkan keturunan. Macam-macam buat nak rosak keturunan. Laki kahwin lelaki rosak keturunan juga, laki hubung lelaki pun rosak keturunan juga. Bukan kira berzina saja yang rosak keturunan sebab tak ada kita katakan nasab yang diakui oleh syarak. Banyak lagi benda-benda yang merosakkan keturunan. Ya, semua itu dilarang. Perkara yang merosakkan keturunan itu dilarang. Sama ada dari sudut lineage, dari sudut titisan keturunan tu. Orang ada buat pokok keturunan, orang ni atuk nenek moyang, senarai pokok, family tree. Bukan itu sahaja, tapi juga melibatkan kesinambungan kehidupan manusia. Itu Islam datang untuk jaga keturunan. Yang kelima, syariat Islam itu dilaksanakan, terutamanya hukum-hukum jenayah itu adalah untuk menjaga harta benda. Ya. Tidak dibenarkan untuk orang mengambil harta orang lain. Pemilikan harta dalam Islam diiktiraf. Siapa rajin dia dapat banyak, siapa malah mungkin banyak juga. Macam mana malah dapat banyak? Lahir dalam bakul emas, dalam lumbung emas, malah je, tapi ayah duk kaya. Boleh juga, tapi pewarisan didapat melalui pewarisan, maka Islam iktiraf. Tapi tak boleh rompok, tak boleh curi, tak boleh ambil tanpa kebenaran. Maka dalam hukum syarak, untuk orang yang mencuri cukup syarat-syaratnya dipotong tangan. Merompok juga dihukum, sama dia bukan merompoklah saja, disebut sebagai hirabah. Hirabah ni dia lebih luas daripada rompok. Kalau rompok tu dia mari ambil duit. Macam mana dengan kekerasan. Berlaku kekerasan dalam hirabah ni, tapi boleh jadi tak ambil akta pun, tak sempat ke macam mana, tapi mungkin tak ambil akta pun. Tapi dengan cara yang ganas datang, ya, dengan cara yang menggemparkan.
keamanan, menggemparkan keamanan sehingga orang takut bawa dengan kekuatan, kekerasan senjata, kekuatan badan, ramai anggota pasukan datang kacau, boleh jadi saja. Maka ini biasanya tujuannya nak ambil harta orang lah biasanya, ataupun merosakkan pun ada. Rosak, datang buat kacau, pecahkan rumah, pecahkan kedai, selerokkan macam-macam, ya. Maka ada hukumnya dalam kanun jenayah syariah Islam supaya hidup manusia ni aman. Maka sekurang-kurangnya 5 tadi itu yang disebut oleh para ulama sebagai daruriyat al-khamsah, iaitu keperluan 5 benda ni dalam penjagaan agama tu datang jaga 5 benda ni. Okey. Dalam nak melaksanakan hukum-hukum kanun jenayah syariah, ya, beracara jenayah dalam Islam ni dia melibatkan hudud, qisas, diyat dan ta'zir, ya. Dan terdapat perbezaan di antara hukum-hukum tadilah. Apa dia qisas, hudud, diyat dan ta'zir itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang dijatuhkan hukuman hudud dan qisas, hakim tidak mempunyai pilihan. Bila disebut hudud dan qisas, hakim tak ada pilihan. Hakim itu sendiri tak ada pilihan. Dia mesti menjatuhkan hukuman yang sudah ditentukan, ya, yang sudah ditentukan mana dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ya. Tak ada pilihan nak tukar ke, nak kurang, nak lebih ke, tidak boleh. Kerana hukuman tersebut telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yakni dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi, dalam hadis Nabi dah ada. Maka tak boleh pindah-pindah. Jadi seorang yang disabitkan, iaitu diputuskan bersalah setelah dibicarakan, dibawa bukti-bukti, pendakwa membawa bukti, bicara-bicara, pembela gagal untuk membatalkan bukti, untuk ribat, untuk jawab, untuk bela, tak dapat. Jadi pendakwaan berjaya membuktikan, maka hakim pun menjatuhkan hukuman. Hukuman itu mestilah hukuman yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Apabila orang kata hukum hudud, ini hukum Quran, ya. Kumpulan A tak boleh ada hudud, kumpulan B tak boleh ada hudud, kumpulan C tak boleh ada hudud. Sebab maksud hudud itu sendiri ialah ketetapan daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu kata ini hukum hudud, mana ayatnya? Mana dalil Al-Qurannya, mana dalil hadisnya? Cukup. Dan pihak yang kata bukan, ini hudud kumpulan A, apa dalilnya setelah dikatakan ini ayat? Apa canggahannya yang mengatakan ini hudud ni? Ya, itu hudud mesti daripada Al-Quran. Hududnya mesti daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalil Quran ataupun hadis, bukan hudud namanya. Mesti dalil Quran, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi seorang yang melakukan kesalahan dibuktikan dalam hal hudud, maka kena. Okey, contohnya seorang yang dituduh mencuri kemudian dihadapkan ke mahkamah, maka dalam kes ini apabila hakim berpuas hati dan tidak timbul keraguan, ya, tidak timbul keraguan bahawa orang yang dituduh itu mencuri, tak ada ragu langsung, yakin dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti tadi, maka dia menjatuhkan hukuman, ya, ya, dengan bukti-bukti yang dikehendaki oleh syarak. Maka hakim tidak ada pilihan lain melainkan wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma, pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Kalau lelaki curi, potong tangan. Perempuan curi pun potong tangan.
Perempuan curi dia lemah, tak, potong tangan. Sebab Quran kata potong. Lelaki potong tangan apabila dia dibuktikan dengan cukup syarat-syaratnya mencuri, ya, cukup syarat-syaratnya mencuri, maka dipotong tangan. Maka dipotong tangan itu faqata'u aydiyahuma adalah perkataan yang sangat terang lagi nyata, tidak ada tafsiran lain. Walaupun ada golongan yang cuba tafsirkan, golongan yang menggelarkan mereka Muslim progresif atau boleh sebut Islam liberal, mereka kata faqata'u aydiyahuma, potong tangan itu maknanya to cut the source of income, potong punca pendapatan. Bukan potong tangan, tapi potong punca pendapatan. Ini adalah tafsiran yang sesat, bercanggah dengan Al-Quran, kaedah mentafsir Al-Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi, apa yang Nabi telah buat. Sebab ayat ni Nabi dah laksanakan, ya. Bahkan dalam hadis masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong juga tangannya. Dan Nabi potong tangan orang yang mencuri. Jadi kalau dia kata to cut the source of income, makna dia mencanggahi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu tafsiran. Tafsirannya ialah faqta'u, jelas, potong, aydiyahuma, tangan keduanya, iaitu kalau lelaki mencuri potong tangan lelaki, kalau perempuan mencuri potong tangan perempuan. Tak kira. Tak kira itu maknanya apabila cukup syarat. Syaratnya syarat nisab. Berapa curi telur ayam, tak boleh potong tangan. Curi tin susu tu, formula anak, kalau satu tin, dua tin mungkin tak potong tangan. Kalau satu kontena potong tangan lah. Sebab dia ada jumlahnya yang akan kita bincangkan kemudian. Tapi secara ringkasnya, lebih kurang 5 gram emas, iaitu 1 dinar. 1 dinar emas lebih kurang. Ada riwayat juga menyebut potong tangan apabila 10 dirham. 10 dirham. Dan adalah riwayat yang lain, nanti kita tengok nanti perbincangannya. Tapi umumnya begitulah. Kalau mengikut enactment syariat Brunei, 1 dinar 1 dinar dipotong tangan 5 gram. 5 gram potong tangan. 5 gram, 1 gram 270, lebih kurang. Lebih dari 1000 jugalah baru potong tangan. Lebih dari 1000 potong tangan. 1000 tangan ni 1000 nilai. Jangan kira tu, ni hak Allah. Jangan kira gitu, ni hak Allah. Allah Ta'ala punya tangan ni. Jadi Allah Ta'ala kata potong dengan sebab nisab tadi cukup, potong. Tak ada perkiraan dah. Kalau orang kaya 1 bilion boleh tak nak jual lah kan. Tapi kalau orang miskin mungkin jual. Sebab apa saya kata macam tu? Ada orang dia nak mulakan bisnes, dia insurankan diri dia, lepas tu dia kerak tangan sebab nak duit untuk. Ada cerita benar, saya tahu orangnya, tapi dah mati dah. Dia kerak tangan dia, tapi tak kerak semualah, kerak jari. Kerak jari dia, maka satu jari dapat berapa ribu, maka dia buat bisnes, berjaya, kaya. Tanah banyak, sampai anak sekarang pun tanah tak habis lagi, harta tak habis lagi. Dosa lah macam tu. Makna boleh ni hak Allah Ta'ala, mana boleh jual, mana boleh tu. Tapi itulah manusia. Okey, tapi nak ceritanya memang tak ada nilai tangan, tapi apabila Allah Ta'ala kata potong-potong lah. Itulah perkara hudud.
dalam perkara qisas, membunuh orang, seorang yang dituduh membunuh dengan sengaja, qatlul amd, bunuh sengaja. Kita dah sebut hari tu bunuh ada 3 jenis. Secara umum lah, banyak sebenarnya ulama bincang pasal berapa jenis bunuh, tapi kita ambil yang umum 3. Disebut qatlul amd, qatlul shibhul amd, qatlul khata'. Bunuh sengaja, bunuh serupa sengaja, bunuh tersalah. 3. Yang boleh dikisas ialah qatlul amd, bunuh sengaja. Mana-mana bunuh sengaja yang dihadapkan di mahkamah, dibuktikan, hakim berpuas hati dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada sebarang keraguan timbul, maka orang yang membunuh tadi, ya, dengan kesalahan membunuh tadi, sama ada mungkin dia mengaku ataupun mungkin dengan bukti dan sebagainya tadi, tapi dah hakim dah berpuas hati, boleh jadi dia mengaku, ya saya bunuh dia, cukup, tak payahlah nak bicara, ya? Maka hakim hendaklah menjatuhkan hukuman bunuh, hukuman mati ke atas si pembunuh itu sebagai hukuman qisas, ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi diri kamu dalam perkara qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Dengan melaksanakan hukuman qisas tadi, boleh takwa, macam puasa juga, ya. Puasa kan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sama ayat dia, sama khitab dia, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam. Sama je, tapi bab siam puasa memang betul-betul, tapi bab qisas buat tak tahu, ya, buat tak tahu, tak ada kesungguhan. Okey, itu dari sudut peranan manusia sebagai khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Maka dalam bab qisas tadi kita katakan dah bukti, maka bunuh. Macam mana bunuh ni? Sebenarnya bunuh ni banyak pandangan ulama, tapi generally umumnya bunuh itu dengan memancung, acung. Tapi ada ulama kata ikut cara bunuh. Kalau orang tu bakar, dia bakar. Kalau orang tu campak dia tempat tinggi, campak dia tempat tinggi. Ikut. Sebab setimpal, perbuatan yang setimpal, balas. Itu kita akan bincang panjang lebar nantilah. Ini mukaddimah lagi. Okey. Jadi itu orang yang membunuh dihukum bunuh qisas. Okey, tak ada pilihan, tak ada pilihan. Hakim tidak ada pilihan, tapi keluarga kepada orang yang terbunuh mangsa, mereka ada pilihan, ya, ada pilihan bagi keluarga mangsa dalam perkara bunuh keluarga lah. Tapi kalau dalam fil wal juruh qisas, dalam dan cedera pun ada qisas juga. Jadi mangsa cedera tadi dia sendiri tentukan. Tapi kalau mati, waris, waliyud dam, waris darah, wali darah, mereka ini boleh menuntut apa yang dia nak. Ya, okey. Jadi kalau dia nak maafkan, maka tak payahlah kau bunuh. Tapi bukan hakim yang putuskan, waris. Allah Ta'ala beri kepada waris untuk buat keputusan. Sebab kalau bunuh tak ada apa-apa, habislah. Tak boleh dapat apa-apa dah. Tapi kalau maafkan, dia ada diat. Dia boleh bertukar kepada diat. Ya. Diat 100 ekor unta. Dah dia kata kalau mati pun mati dah. Ini pun hukum mati, memanglah cocoklah, samalah, okey juga. Tapi ni suami dah tak ada, siapa nak bagi makan anak kecil ni?
Fikir, maaf lah, boleh dapat duit, pilih duit, okey. Berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta apa? Cuba cari unta hari ni berapa seekor. Ikut harga unta. Dia ikut harga, maka dia turun naik, ada turun naik lah. Dia bukannya tetap je, dia turun naik. Masa zaman Nabi mungkin 4,000 ataupun 8,000 dinar untuk 100 ekor unta. Tapi zaman Sayyidina Umar naik sampai 12 sampai 16,000 dinar. Naik. Jadi ikut harga naik pasaran unta. Dan dia pula ada jenis unta sebab dia diat mughallazah, diat yang berat, iaitu nilai unta yang paling tinggi. Mungkin mencecah juta 100 ekor. Dia mati dapat pampas, macam pampasan lah, macam ganti rugi 100. Walaupun tak boleh ganti nyawa tak boleh nilai dengan 1 juta, tapi anak kecil mungkin terbela, boleh mungkin terbela, mungkin terbela. Okey, itu dalam bab qisas, bunuh. Ya. Tapi dalam bab tadi kalau waris nak balas tak boleh. Hakim tak boleh. Tak, saya sebagai hakim putuskan bahawa kita maafkan, awak ambil duit. Tak boleh. Waris ada, saya nak dia mati. Habis anak, tak apa, pandailah saya cari duit. Yang penting saya puas hati. Dia bunuh suami saya nak dia mati juga. Dia bunuh ayah saya nak dia mati juga. Macam tu. Bunuh. Kemudian seorang yang dituduh dan didakwa melakukan perzinaan. Ini hudud, ya, zina hudud, dan telah dihadapkan ke mahkamah, maka dalam kes ini apabila hakim telah berpuas hati, sama ada dengan ikrar, pengakuan, ataupun dengan 4 orang saksi, iaitu pembuktiannya yakinlah sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Sebab dalam hudud ni bukan saja kesalahan Allah Ta'ala beritahu, ataupun dalam hadis Nabi, hukum pun ada. Bukan setakat hukum saja, bukti macam mana pun ada. Tak boleh hakim tu nak buat formula sendiri macam mana nak tentukan bukti orang berzina, tak boleh. Sebab itu zina tak boleh guna DNA. Walaupun DNA tu dia punya accuracy, ketepatan itu sangat tinggi, ya. Kemungkinan tidak 1/10 billion, kalau tak silap saya, DNA ni 1/10 billion kalau DNA. Maknanya kalau tak tepat pun 1/10 bilion. Tapi Allah Ta'ala tak boleh, kena berdasarkan dalil, saksi 4 orang ataupun pengakuan. Dan juga boleh diterima qarinah, mengandung tapi tak menikah. Tapi mengandung tak menikah tu dia tak boleh terhukum, dia kena siasat. Macam mana awak tak kahwin? Suami mana? Tak ada. Awak pernah berkahwin? Tak pernah kahwin. Macam mana mengandung? Jadi apabila mengandung luar nikah ni, dia memang timbul lah bahawa tak boleh mengandung kalau tak ada masuk mani. Macam mana masuk? Jadi macam-macam lah cerita, mandi kolam renang lah, apalah. Tapi perempuan boleh ribat, boleh jawab. Dan apabila dia jawab, dia menyatakan begini, dia kata saya diperkosa ketika tidur. Lepas asalkan dia kata tidak, dia kata saya diperkosa tidur, itu qarinah. Tapi 4 orang saksi tak boleh lah, dan pengakuan itu. Jadi apabila telah sabit dengan kesalahan tadi, berlaku perzinaan, maka kalau ghairu muhsan, iaitu fornication,
Dalam bahasa Inggeris fornication, ghairu muhsan, zina orang yang belum kahwin, maka 100 sebat, 100 sebatan dan dibuang negeri setahun. Apa tu? Al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah. Az-zaniyatu waz-zani الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Penzina perempuan, penzina lelaki, sebat ke atas kedua-duanya 100 sebatan. Wa nafyu sanah, hadis. Hukuman sebat dalam Quran 100 sebat. Dalam hadis sebut 100 sebat dan buang negeri setahun. Ini orang ghairu muhsan, fornication. Sebab mereka orang-orang ahli kitab memang ada hukuman zina, ghairu muhsan dan muhsan. Sebab tu mereka ada istilah-istilah ini. Adapun muhsan, adultery. Muhsan, adultery, zina orang dah kahwin. Wathaibu Al-thaybu bil-thaybi, apa tu? Al-bikru bil-bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wal-thaybu bil-thaybi jaldu mi'ah war-rajmu. Dalam hadis Nabi kata, penzina yang duda dan janda. Sebab apa disebut duda dan janda? Maksudnya orang hok tak kahwin ni dah berzina. Kalau kahwin adik isteri berzina juga tu teruk lah kan. Ni sebab suami mati, isteri tak ada, bercerai atau mati, maka tak kahwin tak berzina. Tapi sebenarnya dia merangkumi orang yang telah merasai persetubuhan yang halal. Dia dah merasai persetubuhan halal, tiba-tiba dia berzina, dipanggil adultery, dipanggil apa, muhsan, maka disebat 100 sebat dan direjam sampai mati. Itu dia. Jadi hadis Imam Muslim, hadis Bukhari, surah An-Nur ayat 2 yang kita bacakan tadi adalah hukum kepada, tak ada pilihan. Hakim boleh tak nak jatuh hukuman lain? Tak apalah, kita bagi dia sebab 10 sebab jadilah. Ataupun kita penjara dia 5 tahun ke? Tak boleh. Sebab dia hudud. Hudud tak boleh. Habis yang hari ni tu mana ada? Sebab dia bukan hudud. Yang ada hari ni enactment kesalahan jenayah syariah yang ada di negeri-negeri melainkan Kelantan dan Terengganu. Kelantan dan Terengganu ada, tapi pelaksanaan belum. Tapi negeri-negeri yang lain enactment yang ada ialah bukan hudud. Bukan hudud. Habis apa? Mungkin takzir, mungkin boleh dibahaskan. Dia takzir ni bila benda tu tak ada dalam Quran, dalam hadis, baru dia boleh takzir. Tapi kalau ada dalam Quran dan hadis, zina ada dalam Quran hukuman, tak boleh jadi takzir. Yang boleh takzir ialah muqaddimah zina, khalwat. Sebab dalam Al-Quran dan hadis tak sebut hukuman wala taqrabuz zina, ada jangan menghampiri zina. Inilah muqaddimah zina ni termasuk dalam dia khalwat, hukuman tak sebut. Barulah dipanggil takzir. Tapi kalau zina tak ada, Al-Quran ada sebut hukuman, maka tak boleh ada takzir dalam perkara zina. Disebabkan itu dalam setengah enactment dia tulis apa? Percubaan persetubuhan haram. Dia buat macam tu. Dia tak buat zina, dia buat percubaan untuk persetubuhan haram. Kalau macam tu memang takzir lah namanya. Maknanya definisi kesalahan itu. Jadi kalau katakanlah pendakwa membuat tuduhan zina
ke atas kesalahan hari ni, kalau dicabur kalah nyambung. Sebab apa? Pertuduhan yang salah. Sebenarnya pertuduhan salah ni banyak berlaku. Ramai orang yang bersalah dibebas. Dalam mahkamah sivil, dalam mahkamah syariah sama saja. Apabila tuduhan salah boleh lepas. Sebab setiap tuduhan tu ada definisi tersendiri dan ada elemen kesalahan yang tersendiri. Kalau tak cukup elemen tu, tak betul elemen tu, boleh lepas. Awak tuduh dia zina tapi dalam elemen tak ada, ataupun ciri-ciri tu tak sama, hukuman tak ada, maka awak dah salah buat tuduhan, boleh bebas. Ini itu kesan sebenarnya lah. Sebenarnya itu kesan dia. Jadi sebab tu pendakwa kena buat tuduhan yang betul. Sebab tu kadang-kadang bertukar-tukar tuduhan ni, pindaan pada tuduhan. Masa mula-mula baca tuduhan lain, bawa kali yang kedua, mention kali kedua, tukar dah tuduhan lain pula. Daripada tuduhan bunuh kepada tuduhan percubaan untuk bunuh, ataupun mendatangkan cedera yang membawa kematian. Beza dengan membunuh. Itu dalam kanun keseksaan, penal code. Dia ada 302 bunuh, 304 307 307 lain pula. Kalau salah gunakan tu tak boleh. Jadi ini dalam kes seorang yang berzina, maka tidak ada pilihan. Tak ada pilihan. Hakim tak ada pilihan, jatuh hukuman. Habis tu hakim mahkamah syariah jatuh hukuman lain tu macam mana? Sebab tu dia kata dulu sebenarnya saya lama dah tak pergi mahkamah syariah ni. Dulu hakim mahkamah syariah dulu dia akan cakap apa? Dia akan baca ayat Quran. Masa dia nak menjatuhkan hukuman tu, dia akan baca ayat. Ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadilah khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sana wa thayyibu bis thayyibi jaldu mi'ah war rajm. Bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi kata, ambillah daripadaku, yakni hukuman zina yang Allah Ta'ala telah adakan, iaitu anak dara dengan anak turuna disebab 100 sebab dan direjam dan dibuang negeri setahun. Duda dan janda berzina disebab dan direjam. Tetapi ini adalah hukuman Allah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan kuasa yang ada pada saya, kuasa yang diberi kepada saya menurut enactment ni, bawah section ni, saya hanya diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman sebanyak 356, 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Tu je lah. Dulu cakap macam tu. Sekarang tak tahulah cakap macam tu lagi. Tidak, saya lama dah tak pergi mahkamah syariah. Dulu hakim akan cakap macam tu. Ada satu kes di Johor, seorang wanita, dia ditangkap, dituduh khalwat. Pendakwa tuduh khalwat, tapi dia kata tak, saya berzina. Dia ngaku saya berzina dan saya nak hukuman zina dalam Al-Quran. Saya nak hukuman Allah. Saya takut kalau saya dihukum dengan bukan hukuman Allah, saya tak terlepas di akhirat. Hakim pun baca Quran, baca ayat. Hakim kata, namun walau macam mana pun dengan kuasa yang diberikan kepada saya, sama, saya hanya dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman 356. Itulah hakikat
undang-undang Islam yang ada dalam negara kita, undang-undang yang ada dalam negara kita. Apa maksudnya? Maksudnya banyak ruang perlu dibaiki, ya. Tapi bukan kata kita boleh buat terus, mentang-mentang kita nak undang-undang Islam kita nak buat terus. Tak boleh cakap macam tu juga, sebab dia tadarruj, ya, bertingkat-tingkat dalam melaksanakan hukum. Tapi dah kalau 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun merdeka tak buat-buat juga, tak boleh, ya. Mesti ada langkah, tapi at least ada improvement. Ada. Kalau daripada dulu tahu apa? Dulu 6 bulan penjara saja, RM1,000 saja, tak ada hukuman sebat. That's 1979 dan 1973 macam lebih kurang itulah dulu. Kemudian 1984 dia jadi 356. 356. Sekarang kita nak kalau boleh 100 sebat lah. Kalau boleh orang berzina tu rejam lah. Tapi kalau tak boleh dulu pun hak 6 sebatan tu jadi 50 sebatan. Okey dah. Bukan okey betul, tak betul lagi, tapi bertambah dah, okey dah. Yang penting dia lagi bagus sampailah 100% ikut. Alhamdulillah, itulah yang kita nak. Sebab nak naik ni orang banyak akan angkat 100 daripada 6 naik 100 tu. Ui, banyaknya. Tapi cuba tengok dulu undang-undang bankruptsi 30,000 bankrupt. Sekarang 100,000 bankrupt. Sorok orang kan. Boleh pinjam banyak lagi ni. Dulu 30,000 dah bankrupt, sekarang 100,000. Seronok. Tapi apabila dulu 6 sebatan nak naik 100 sebatan, hui, banyak sangat tu. Bila bab itu banyak sangat, ramai orang bantah, ramai orang tak nak. Bukan kerana orang nak atau tak nak, tapi kita buat kerana Allah SWT. Kita kalau boleh kita nak kesempurnaan. Itu. Okey, tapi dalam kes ini hakim tidak ada pilihan. Nak sebutnya dalam kes hudud, dalam kes qisas, hakim tidak ada pilihan. Hukuman qisas dan hudud terdapat sedikit perbezaan di antara keduanya. Pada asalnya sama dari sudut hukuman ada dalam Quran, dalam hadis. Kesalahan tu ada Quran dan hadis, hukuman Quran hadis, bahkan pembuktian pun ada dalam Quran dan hadis. Macam mana nak bukti, iaitu standard of proof. Ya, macam mana nak buktikan dia? Ada Quran dan hadis. Itu hudud, itu qisas. Tapi ada perbezaan. Apa perbezaan dia? Iaitu hukuman qisas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman itu ke atas penjenayah jika mangsa atau warisnya memaafkan penjenayah tadi. Hakim sebelum nak jatuhkan, betul dia dah bunuh. Okey, ada waris? Okey, tanya waris. Macam mana ni? Adakah kita nak laksanakan hukum hudud, hukum qisas? Ya, saya tuntut supaya dia dibunuh. Macam mana abang saya dibunuh, ayah saya dibunuh, bunuh kan? Jadi hakim tak boleh jatuhkan hukuman. Ya, kalau dia nak jatuhkan hukuman selepas daripada waris atau pemangsa tadi memberi jawapan dia. Hukuman itu berdasarkan jawapan oleh mangsa atau waris yang sama ada memaafkan ataupun menghendaki hukum. Itu dalam qisas. Sementara hukuman hudud, hakim wajib menjatuhkan hukuman itu ke atas penjenayah walaupun mangsa memaafkan. Mangsa mari, saya maafkan dia curi 600,000 kat rumah, buat lari duit daripada rumah 600,000. Maka report polis tangkap, lepas tu kita nak jatuhkan hukum potong tangan. Saya tarik balik ni lah, saya tak nak, tak boleh. Bukan syarak saja, bukan syarak saja tak boleh tau, bukan hudud saja tak boleh.
kita punya undang-undang sivil kita pun tak boleh. Dalam kes jenayah, once dia dah dimulakan pendakwaan ataupun once report telah diberi, polis dah siasat, kita tak boleh tarik balik dah sebenarnya. Tak boleh tarik dah. Kalau tarik, salah polis tu sebenarnya. Kalau polis tu terima tarik, tak boleh. Dalam undang-undang tidak membenarkan perkara jenayah ditarik balik, tak boleh. Jadi once dah kalau tak nak, dari awal jangan report. Once dah report, siasatan dijalankan, dapat orang dia, tengok, tak apalah kesian dia, saya maafkan, tak boleh. Itu dalam kanun acara jenayah dan juga kanun keseksaan, tak boleh. Dalam Islam pun tak boleh juga. Ya, dalam Islam pun tak boleh. Hudud tak boleh. Tak boleh tarik balik, tak boleh maafkan. Kerana hukuman itu adalah hukuman yang wajib diputuskan, ditentukan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu perbezaan dia. Hudud, qisas, tuan boleh maaf, tapi hudud tak boleh. Hukuman qisas adalah wajib dikenakan ke atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan hak orang perseorangan, di mana orang-orang yang mempunyai hak itu boleh menuntut dan meminta kepada hakim supaya penjenayah tadi dijatuhkan hukuman qisas atau memaafkannya. Ia adalah melibatkan hak perseorangan. Itu qisas. Hukuman hudud dan qisas wajib dilaksanakan dan dijatuhkan hukumannya ke atas penjenayah yang melakukan kesalahan yang didakwa di bawah kes hudud dan qisas dan telah disabitkan kesalahan dalam mahkamah dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dikehendaki oleh syarak yang tidak menimbulkan suatu keraguan di pihak hakim. Dua-dua sama, iaitu kena bukti yang tidak meragukan. Hudud, qisas dan hudud sama saja, iaitu idra'ul hudud bi syubhat. Hudud diangguhkan, diangkat, digugurkan kerana ada syubhat. Qisas pun sama. Kita bagi ruang pada azan, insya-Allah kita habiskan selepas ni sikit, insya-Allah.
insya-Allah terdapat 2 poin ya untuk disambung. Insya-Allah 2 poin kita tambung, iaitu hakim tiada kuasa pengampunan dalam hudud dan qisas. Hakim tak ada kuasa pengampunan, tak boleh ampun. Apabila dah dapat bersalah tak boleh ampun. Yang boleh ampun dalam qisas iaitu waris. Faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang diberikan kemaafan oleh saudaranya, ya, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kemaafan itu dengan penuh ma'ruf, dan orang yang menerima kemaafan pun kena ma'ruf juga, iaitu kena bayar diat. Kemaafan menyebabkan perlu diat kepada diat. Tetapi hakikinya waris juga boleh memaafkan diat sekali. Hukum bunuh tak nak, diat pun tak nak, tak apalah, saya maafkan je. Dua-dua pun tak nak. Nak hukum dia mati tak nak. Duit nak, duit pun tak nak, saya maaf. Boleh. Yalah, sebab setiap orang yang ada hak boleh. Macam orang kita pusaka, dapat harta pusaka, memang hak kita, wajib bagi kat kita. Tapi saya kata tak nak lah, saya serah pada adik bongsu. Boleh macam tu juga. Ya, kita boleh, hak kita boleh lepas. Jadi waris boleh lepaskan hak, sama ada untuk bunuh, dia boleh maaf langsung, maaf terus atau separuh maaf lah. Separuh maaf tu mana bunuh tak payahlah, tapi saya nak duit, boleh ya? Yang poin yang terakhir yang saya nak sebut pada malam ni ialah hakim apabila hendak mensabitkan kesalahan dalam hukuman hudud, ya, ataupun qisas, dan qisas tadi, mestilah dengan keterangan saksi. Mesti ada keterangan. Saksi tak ada, tuan dia mengaku, ikrar, confession, mengaku, maka boleh juga. Tetapi ada syarat-syarat kepada confession ataupun pengakuan tadi. Ikrar tadi ada syarat. Bukan ikrar je ada syarat, saksi pun ada syarat juga. Kalau saksi ada tapi saksi tak cukup syarat pun tak boleh. 8 orang saksi, tapi saksi kan kalikung apa, putar belit punya saksi, tak boleh, tak boleh pakai. Kena ada syarat-syarat dia. Jadi ini antara perkara yang boleh kita sebut perbezaan antara hudud dan qisas. Jadi, selain persamaan ada perbezaan dia. Ada soalan? Okey. Dalam Islam, suatu pengakuan boleh ditarik pada bila-bila masa, bahkan ketika pelaksanaan hukuman pun boleh tarik. Dalam kes Ma'is al-Aslami yang mengaku berzina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hukum dia direjam dalam keadaan berdirinya itulah, berdiri. Lepas tu dia lari, orang pakai kejar, baling sampai mati. Nabi kata kamu telah membunuh dia. Dibatalkan hukuman ketika orang tu tarik. Bila tarik dia lari, tak tahan sakit, tarik lah tu. Boleh tarik. Maksudnya nak ceritanya boleh tarik sampai peringkat dah berjalan hukuman pun boleh tarik lagi. Apatah sebelum hukuman boleh tarik. Confession, ikrar boleh ditarik semula bila-bila masa. Tak ada, tak apa. Dia main tak main tu dia dengan Allah Ta'ala. Sebab roh hukuman Islam, hang mengaku tu buat apa? Nak bebas daripada hukuman Allah di hari akhirat. Dah kalau hang tarik balik, kalau betul hang buat tapi sebenarnya hang tarik balik, akhirat tak lepas, kena. Itu roh tu sebenarnya penting dalam hukum Islam. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وسوء القضاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.